Dan last kali saya terpaksa tolak, and then suggestkan supaya dia cari engineer yang berdekatan dengan tempat dia je, yang boleh datang dan terus boleh bagi advice dia. Itu lebih mudah. Kerja tersebut tak sesuai untuk dijadikan sebagai online, disebabkan ada masalah benda tu. So terpaksa tolak tu. And then kawan saya pun pun suka juga guna jenis yang bagi tahu kita ni mempunyai minat ataupun knowledge yang sama terhadap company background tersebut. Contoh macam kalau Coach Amirul, iaitu salah seorang kawan saya, dia pun trainer juga. Dulu masa program 3 bulan tu, dia memang suka guna ayat-ayat tu. Kerana dia pun boleh dikatakan antara pelajar masa tu yang paling banyak dapat job jugalah. So bila dia jumpa logo yang musician, dia kata, saya ada knowledge mengenai musician, saya minat kat musician dan sebagainya. So bila dia pergi jumpa logo yang makanan, saya kata saya ada knowledge untuk nampak logo mengenai makanan dan sebagainya. So ayat-ayat killer tu. So kita test banyak kali dah, memang dia boleh dikatakan menaikkan chance kita lah untuk menarik perhatian klien tu. So ayat-ayat macam ni kalau boleh kita letak. Okay, and then selesai kita letak kita punya experience dan juga ayat killer tadi, knowledge terhadap background company tersebut. Okay, seterusnya adalah problem statement and propose solution. So apa problem statement tadi? Kita dah tahu dah. Kita dah cari lah. Tadi kita dah gali dekat project details yang kita dah jumpa dah problem statement. Iaitu apa yang dia nak adalah logo yang simple, modern, dengan nama company dia ada dekat logo tu. Itu yang dia nak spesifik kan. So kita ulang balik je. Apa yang dia nak tu. Contoh macam kat sini kita tengok as I concerned that you need a simple, modern logo design with the best fit test name in it. Ada yang dia ulang balik je, cuma kita ubah-ubah je kan. Kita ulang balik, yang simple tu ada, yang modern tu ada, logo tu ada, design tu ada, best fit test tu ada. Kita ulang balik je kat tu. Kita ubah sikit je. Supaya kita terus boleh direct bagi tahu tu, kita boleh hantar ataupun kita boleh buat exactly apa yang seperti klien tu nak. Exactly. Sebab itulah kita pun mention exactly seperti klien tu nak. Itu penting. Janganlah contoh dia dah mention spesifik dan sebagainya, kita cakap saya boleh bagi logo je. So logo tu dia general, logo ada banyak. So make sure kita mention balik exactly seperti klien tu nak. Problem statement tu, ulang balik je kat dia. Okay, and then kita propose solution, kita bagi tahu kita boleh buat. Contoh macam kat sini, you may get the initial concept design within 3 working days. Kita terus bagi tahu kita boleh buat. Itu je. Kita mention dia punya problem statement, bagi tahu kita boleh buat. Settle. Itu je, simple je. So tak perlulah nak ayat-ayat yang pusing-pusing, yang berbunga-bunga semua tu, tak perlu. Simple lah, kita mention balik, bagi tahu kita boleh buat, habis. So maka setelah kita punya perenggan pertama, so selepas perenggan kita pertama dah habis, okay, barulah pergi kepada bahagian offer, iaitu bahagian nombor 4 tadi tu. So untuk bahagian offer ni, kita dah tanya soalan. Kita dah tanya buat dalam bentuk perenggan. Kita macam kat bahagian atas tu dah buat dalam bentuk perenggan kan. So tapi yang bahagian offer ni, bila kita dah masuk bahagian offer, kita just listkan, buat dalam bentuk point, supaya klien tu lebih mudah untuk baca dan faham. Contoh macam kat sini, kita buat, here is my additional service for you. Okay, nombor 1 apa? I will provide mockup design for the logo. Nombor 2 apa? Complete access to raw file in PSD and AI. Nombor 3 apa? I will have 3 times minor amendment. So kita offer additional service ataupun extra service. Tapi make sure service dia semua yang tak membebankan kita. Yang boleh mencantikkan lagi hasil dia, tapi kerja tersebut mudah untuk kita buat. Contoh macam case kat sini kan, dia kata I will provide mockup design for the logo. Sebenarnya untuk graphic designer nak buat mockup ni mudah je. Just download kat mana-mana dia punya template, lepas tu kita upload dia punya design, jadilah mockup. So kita boleh buat dalam masa berapa minit je. So benda tu mudah, tapi hasil dia tu cantik. Hasil dia tu cantik. Sama juga macam yang bawah ni, yang nombor 2 tu, iaitu kita akan bagi file tersebut dalam pelbagai format. Dengar macam dahsyat kan, tapi sebenarnya kita save as je. Kita save dalam format ni dan sebagainya. Contoh kalau macam kita buat translation, mungkin kita akan bagi dalam PDF lah, Word lah sebagainya. Kita offer macam tu. Okay, dan yang nombor 3 adalah kita bagi tahu kita boleh buat 3 times minor amendment. So kita offer untuk
pembetulan, perubahan dan sebagainya. So benda-benda macam ni. Contoh kalau measure, kalau kita nak offer pembetulan ataupun perubahan sebagainya tu, measure dengan lebih 3 kali lah. Supaya nanti tak memenatkan kita ataupun tak membuang masa kita. Sebabnya kalau job ni adalah job fixed price, kita kena ingat kalau kita betulkan banyak kali, contoh infinity dan sebagainya, benda tu semua akan memakan masa kita dan memakan tenaga kita. Tapi kalau job tersebut adalah fixed price, maka harga yang kita akan dapat adalah sama. So yang kalau kita nak offer apa-apa amendment ni, make sure kalau untuk fixed price kita kena spesifik berapa. Tapi kalau untuk hourly punya job, kita boleh tukar infinity amendment. Kalau untuk hourly saja. Sebab apa untuk hourly boleh? Sebabnya hourly selagi kerja tak siap, selagi kita buat kerja tersebut, masa berjalan, kita akan dibayar. So selagi ada pembetulan, maka kita ada kerja, kita buat je lah. Kita dapat bayaran. Kita buat, dapat bayaran. So tak ada masalah. Infinity amendment pun tak ada masalah. So make sure servis ni adalah servis yang kita boleh buat dan tak menyusahkan kita. Contoh kalau kita buat translation kan, antara servis yang kita boleh senaraikan adalah kita beritahu kita akan proofread. Kita akan proofread untuk semak supaya translation tersebut adalah 100% betul. Dengan macam extra service, tapi sebenarnya kita memang akan proofread benda tu bagi betul. Kan, tapi bila klien baca macam, bagus ni, kita akan proofread ni supaya 100% betul. Tapi sebenarnya kalau kita buat kerja tu, memang kita kena proofread bagi 100% betul. Dia nampak macam tambahan, tapi sebenarnya dia macam benda tu memang kita buat. Sama juga kita letak apa, kita bagi lagi, iaitu I will do a human translation contohnya. So human translation kan, so bermaksud manusia yang translate benda tu, bukannya software, bukannya robot dan sebagainya. So kita akan dapat lebih accurate dengan macam ni dahsyat ni, padahal memang kita translate sendiri. So macam tu, faham benda-benda servis yang kita nak letak tu, make sure servis tersebut menarik tapi dia tak menyusahkan kita. Kita kena ingat. Okay. Biasalah bila kita offer kan, sama lah macam kita nak beli barang dan sebagainya, kebiasaannya kita beli barang tersebut disebabkan offer. Kalau tak ada offer, kita pun tak beli. Macam tu kan. Sebenarnya offer dia tu pun offer biasa je, tapi disebabkan ada offer tu, kita rasa lebih tertarik untuk beli. Sama juga macam kat sini. Bila kita letak offer-offer macam ni, mungkin klien lebih tertarik untuk memilih kita. Faham Okay, so selesai benda tu semua, maka kita akan pergi dekat closing. So dekat closing ni, macam biasalah, kita boleh letak ayat closing dan juga call to action kan, ayat call to action kan. Okay, so thank you for reviewing my proposal and looking forward to your positive feedback. Ataupun thank you for your reviewing my proposal. Do chat me atau do interview me for further discussion. Kita letak call to action di situ. So closing ni mudah je. Ayat kita ulang-ulang pun tak ada masalah. Okay, selepas daripada tu, kita mention balik kita punya nama, iaitu regards. Okay, nama kita Daniel Haziq. Kita macam sebab ni yang nama dia Daniel Haziq. So letak nama kita kat situ. And then bawah nama kita tu, kita letak kita punya title. Contoh macam kat sini adalah Expert Logo Designer. So kita pun mention, contoh kalau job tersebut, job yang kita buat tu adalah translator. So kita Expert Translator contohnya. Ataupun kalau kita Web Developer, so Expert Web Developer. Tapi kena ingat title yang kita letak dekat bawah ni, dia berbeza dengan title yang kita letak dekat profile. Dia berbeza. Title yang dekat sini adalah title yang spesifik terhadap job tersebut. Sebagai contoh contoh dekat profile kita tulis title kita adalah Expert Graphic Designer contohnya. Itu adalah title dekat profile. Tapi bila kita buat kerja ni ataupun bila kita bid kerja ni adalah mengenai logo. So kita punya title dekat proposal akan menjadi Expert Logo Designer, bukannya Expert Graphic Designer kan. Dia spesifik kepada kerja tu. So kalau kerja ni adalah brochure, so saya adalah Expert Brochure Designer. Kalau kerja ni adalah web developer, so saya akan Expert Web Developer. Contoh macam tu. Dia title berdasarkan job. Okay, faham so maka selesailah cara kita nak tulis proposal. Mudah kan? So kita kena fahamkan dia punya idea tu, macam mana kita nak jenis kat satu tu. Nanti mudahlah kita tulis.
Dengar macam panjang ni, tapi sebenarnya perenggan pertama kita dah tahu dah nak buat macam mana, dan nak tulis apa yang patut kita cari dan sebagainya. Nanti lepas ni mungkin kita dah praktis, sebenarnya jadi mudah. Faham Kita baca je, kita dah tahu dah nak tulis proposal macam mana. Okay, so saya akan pergi kepada contoh yang seterusnya, iaitu jenis soalan. So untuk jenis soalan ni, okay, kalau kita tengok contoh job dekat situ sama juga, iaitu job mengenai logo, dan job yang sama dengan tadi kan. Job yang sama yang tadi, I need a logo created for a company that provide respiratory protection fit testing. The logo needs to be a simple modern logo design with the name of company best fit test. So contoh yang sama, dan kita macam biasa kita cari dia punya problem statement, kita cari exactly apa yang klien tu nak. Kat sini macam biasalah, the logo needs to be a simple modern logo design with the name of the company best fit test. So settle. Kita tahu dah exactly apa yang klien tu nak. So itu adalah problem statement ni. Okay, so lepas kita tahu, kita pun nak buatlah proposal tersebut. So kita tengok dekat bahagian proposal structure. So bila kita pergi kat bahagian proposal structure, kita tengok, okay, yang pertama greeting. Sama macam tadi kan, sama greeting. And then introduction and experience sama juga. Okay, problem statement dan proposal solution pun sama juga nombor 3 tu. And then nombor 4 adalah soalan. So nombor 4 sebelum ni adalah offer. Tapi kita tukar, nombor 4 kali ni menjadi soalan. Okay, and then nombor 5 closing. Sama juga. So kalau kita tengok dia punya contoh, kita tengok dia punya contoh. Okay, sebenarnya yang perenggan pertama tu atau perenggan yang awal-awal tu adalah sama seperti sebelum ni. Contoh yang greeting tadi kan, hi, I'm the right person for your design expert, pasal experience graphic designer for almost 5 years and have a broad knowledge on health product and branding, as I consider it simple blah blah blah, sama. Iaitu greeting, experience dan problem statement proposal solution sama seperti sebelum ni. Okay, sebab apa sama? Sebabnya kita dah try dah benda ni. Okay, ini yang boleh dikatakan yang the best lah. Dia bukannya yang perfect, tapi boleh dikatakan antara yang terbaik. Sebab itulah kita kekalkan benda atas tu. Kita tak tukar-tukar. So sebab apa? Sebab yang bila kita gunakan ayat-ayat contoh yang pertama, kita letak kita punya experience, dan kita letak problem statement dan sebagainya, boleh katakan ini adalah yang the best lah. Sebab tu kita kekalkan. So yang membezakan adalah kat bahagian 4 tadi, iaitu soalan. Sebelum ni kita bagi offer, tapi yang kali ni kita tanya soalan. So contoh macam kat sini, however there are few question that concern regarding your job details, such as how long is the estimated time duration to complete the project? Do you have any sample I probably could refer in order to make the logo more match-made with it? So sama juga, soalan-soalan yang kita ada tu kita buat dalam bentuk point supaya mudah untuk klien tu baca dan faham. And then apa yang kita tanya, soalan apa yang kita tanya adalah soalan-soalan ataupun info-info yang tidak diberitahu dekat project details. Contoh macam kat sini kita tanya dia punya time duration kan, dia punya project duration. Sebab apa kita tanya? Sebab dekat project details tak bagi tahu pun project duration berapa lama. So benda ni kita boleh tanya. And then yang kedua, kita minta apa-apa sampel. Sebabnya kita tengok dekat project details tak bagi pun apa-apa sampel. Supaya kita boleh jadikan rujukan kan. So benda-benda apa yang dia tak mention, info-info apa yang kita perlukan tapi dia tak bagi tahu dekat project details, maka kita tanyalah dekat sini. Faham And then kalau boleh kita punya soalan tu 2 hingga 3 soalan sahaja. Jangan kurang daripada 2, jangan lebih daripada 3. Sama juga macam offer tadi tu. Offer tadi pun lebih kurang 2 hingga 3 sahaja. Jangan kurang, jangan lebih daripada 3. Kita buat macam tu je. So tanyalah, sebab soalan macam-macam boleh. Kalau kita rasa ada persoalan dan sebagainya, tulis dekat situ. Sample, project duration, apa lagi soalan-soalan kalau dia tak beritahu. Job ni berapa banyak, contoh macam kat sini dia beritahu logo ni kan, so berapa banyak logo, adakah kena buat 1 je ke ataupun kena buat 2, 3 dan sebagainya. Benda-benda macam tu. So kita start pada persoalan kita tanya kat sini. Okay, dan selepas kita punya soalan selesai, macam biasa kita closing, and then macam biasa regards Daniel Haziq, title semua tu sama seperti sebelum ni.
Okay, so kita akan pergi kepada yang seterusnya pula, iaitu pass sample. So untuk pass sample ni, sama kita tengok contoh job yang sama, logo tadi, and then kita tahu dah dia punya problem statement dia apa, tak payah baca lagi dah tahu kan. And then kita terus pergi dekat dia punya proposal structure. Okay, kita akan tengok sama juga, creating, and then nombor 2 introduction and experience, nombor 3 problem statement and proposal solution, dan nombor 4 1, 2, 3 tadi sama, nombor 4 baru dia berbeza, iaitu kita tukarkan kepada kita provide pass sample ataupun portfolio. Sebelum ni kita bagi offer, and then kita tanya soalan kan. Kali ni kita provide kita punya portfolio ataupun kita punya hasil kerja sebelum ni yang kita dah pernah buat. Okay, so nombor 5 closing. So macam mana rupa dia? Sama juga, bahagian atas tu kita kekalkan. Okay, cuma perubahan dekat bahagian offer tu, yang bahagian kita letak kita punya pass sample tu. Contoh yang kat bahagian highlight warna biru tu kan. Contoh, SG is my first time doing branding design for help product. Here is my portfolio for your reference of my pass sample logo product. So disebabkan kita punya portfolio yang kita letak dekat kita punya profile dan sebagainya, portfolio tersebut lebih kurang sama seperti job yang job description tu lah, lebih kurang sama seperti apa yang klien tu nak. So kita boleh letaklah terus contoh-contoh portfolio tersebut, supaya nanti bila klien tu baca, dia tengok, ya betul, lebih kurang macam nilai yang saya nak. So mungkin dia akan lebih confident untuk hire kita ataupun lebih berminat untuk hire kita. Okay, so selepas itu sama juga kita akan closing, regards, nama dan juga title. Okay, so dengan habisnya pass sample ni, maka berakhirlah kita punya cara-cara untuk tulis proposal yang 3 jenis ni. Okay, and then kenapa saya cakap setiap walaupun dia ada 3 jenis, tapi dia boleh digunakan untuk kesemua projek yang ada. Okay, sebabnya kita boleh pilih salah satu ni mengikut kesesuaian. Mengikut kesesuaian projek yang kita nak bid tu. Okay, saya bagi contoh okay, masa bila kita nak guna jenis yang offer, yang offer yang pertama tadi kan, saya tunjuk okay, yang offer ni. So masa bila kita nak guna jenis yang offer ni? Bila kita jumpa job yang dia punya project details ni dah lengkap, daripada A sampai Z, apa yang klien tu, segala info klien tu dah provide, siap letak lagi dia punya attachment untuk kita jadikan rujukan dan sebagainya. Which is bila kita baca tu memang kita dah clear dah. Dah tak ada persoalan dah di kepala kita. So kita pun dah tak tahu nak tanya apa dah. So masa ni lah kita boleh gunakan jenis yang offer ni. So kita offer lagi extra dekat dia supaya dia lebih tertarik. Kita ni macam dia dah mention benda tu semua kan. So kita offer benda yang extra yang tak ada pun dalam requirement dia. So mungkin lebih menarik lah. Contoh macam kat sini kita offer mockup. Dia tak ada pun minta mockup kan, kita offer mockup. So kita macam wow, ni extra ni. Padahal benda tu simple je kita boleh buat. So macam tu So masa kalau job macam tu kita guna yang offer. And then untuk jenis soalan pula macam mana? Masa bila? Untuk soalan dia terbalik dengan yang offer tadi, iaitu kita jumpa job yang dia punya project details dia tak lengkap. Yang dia punya project details tu ditulis simple je, banyak info dia tak bagi tahu, banyak benda dia tak share. Contoh macam kat sini lah, job yang logo ni pun banyak benda dia tak beritahu ni. Dia cuma bagi tahu dia nak logo je tapi dari segi project duration apa semua tu, sample semua tak ada. So banyak benda kita boleh tanya. So bila banyak benda tak clear, banyak benda kita boleh tanya, masa ni lah kita guna jenis soalan. Jenis soalan ni. Faham Okay, dan yang ketiga, yang jenis pass sample ni. So masa bila nak guna yang pass sample ni? Okay, kita gunakan yang pass sample ni apabila kita jumpa sesuatu job, okay, yang dia punya apa yang klien tu nak, kita dah pernah buat banyak kali sebelum ni. Kita punya portfolio semua berkaitan dengan, ataupun kebanyakannya berkaitan dengan seperti yang klien tu request. Contoh kalau macam kat sini logo yang simple. So kita punya portfolio sebelum ni memang logo kita semua yang simple-simple punya design. So boleh dikatakan kita punya portfolio tu memang kena dengan klien tu nak. So masa ni lah kita guna yang pass sample. Kita tunjuk dekat dia.
Okay, ni seperti yang you nak, saya ada banyak sebelum saya dah pernah buat. So, you boleh tengok. So, you guna ni, just pass sample ni. Supaya bila klien tu baca, dia tengok, betul lah, ni macam ni lah saya nak. So, mungkin dia akan terus hire kita, dia berminat dengan kita. So, faham masa bila nak guna yang offer, masa bila nak guna yang soalan, dan masa bila nak guna yang pass sample. Jelas banyak kan, input kan, pening paling. Dia nampak macam susah, tapi sebenarnya kalau kita follow je structure ni, dia, nanti bila kita dah biasa tu, dia mudah je. Kebanyakan ayat tu kita just macam ubah-ubah sikit je untuk kesesuaian. Faham Okay. And then, ini kita ada juga nak share. Kalau macam tuan-puan nak tengok lah sampel lain selain daripada yang 3 tadi tu. Yang 3 tadi tu, dia bukan sampel pun. Yang 3 tadi adalah idea ataupun guideline macam mana kita tak tulis proposal. Tapi yang ini adalah sampel yang berlainan lah daripada yang 3 tadi tu, iaitu sampel proposal yang mungkin tuan-puan boleh rujuk. Mungkin tuan-puan tak naklah guna yang 3 tadi kan, malas nak fikir dan sebagainya kan. Mungkin nak tengok yang jenis 25 ni, and mungkin ada jenis-jenis yang mungkin tuan-puan berkenan dan sebagainya kan. So boleh tengok. So boleh pergi dekat www.bit.ly/25sample. So dalam tu nanti ada 25 sampel proposal yang berlainan. Contohnya yang berlainan skill. Contohnya ada satu proposal tu khas untuk graphic designer. Ada proposal ni pula untuk kerja-kerja IT. Ada proposal lain pula untuk kerja-kerja translation. Ada campur-campur. Dalam ni dia campur 25 sampel tu dia campur-campur jenis-jenis proposal yang berlainan dan skill-skill yang berlainan. So tuan-puan bolehlah save link tersebut ataupun screenshot je. So lepas ni senang. So boleh pergi kat link tu, boleh terus download lah. Ini just macam contoh saja untuk dapatkan idea lah tu. Tapi kalau tanya saya, saya akan suggestkan buat sendiri tu lebih bagus. Iaitu buat sendiri yang tadi tu, yang soalan, offer dan pass sample tu, buat sendiri tu lebih bagus. Sebabnya bila kita buat sendiri tu, kita akan exactly bagi ataupun offer exactly apa seperti klien tu nak. So kalau tu lebih buat klien tu lebih berminat dengan kita. So faham Okay, ada apa-apa soalan guys sebelum kita rehat? Sekarang pun jam telah menunjukkan 10.26 minit. Sebab ni dah habis lah ni slide, kita habis. Ada apa-apa soalan ke? So, habis lesson 6 ni, kita dah tahu dah macam mana cara nak bid. Proses bid tadi kan, daripada harga, daripada project duration, lepas tu kita tulis proposal, lepas tu kita tulis milestone, lepas tu kita place bid, and kita place bid apa yang berlaku, kita punya kotak bid tu dah hilang. Ni sebagainya. So, semua dah jelas kan? Okay, how long should probably be ideal? How long proposal kan? Macam ni je. Ini pun saya tak kira berapa panjang. Tapi macam ni lah. Ini yang paling ideal lah ni. Sebab proposal, kita tak boleh tulis yang panjang sangat. Sebab dia ada dia punya, apa nama dia? Karakter dia tu, dia ada maksimal karakter yang kita boleh tulis. Tak salah saya 1,500 ke berapa, saya pun tak apa ingat lah. Dia ada maksimal karakter dia tu. Kalau kita tulis panjang sangat pun tak boleh. Kalau boleh ikut follow ni je. Yang ni kan, kita terlibat ni berapa perenggan ni, mungkin 2-3 perenggan je. So ni adalah ni, jangan panjang sangat. Kalau panjang sangat pun kejap lagi jadi isu pula kan, kalau tu malas pula nak baca kan. So kita buat yang simple je, yang simple, yang short, yang padat dan kena direct dekat apa yang klien tu nak. Itu kita punya objektif, iaitu direct, kena direct dekat klien tu nak. Apa itu yang kita punya objektif kita. Kalau kita tulis panjang-panjang pun tapi tersempang, so itu pun tak best jugalah. Faham inilah dia kena macam dia punya panjang ni. Kalau kita tengok yang sampel-sampel yang 25 ni pun, dia punya panjang ni pun lebih kurang ni juga. Kan, dia ada panjang pendek tapi lebih kurang ni lah, mungkin dalam 2-3 perenggan macam tu lah. Okay. Ada soalan lagi nak tanya? Ada satu lagi saya nak bagi tahu. Contoh mungkin di kalangan tuan-puan kan, yang dah mula tengok job dan sebagainya, dia dah mula tengok bid orang lain dan sebagainya kan. Dia kita tengok mungkin ada yang macam moral down kan, kita macam ish, yang bid job tersebut semuanya orang power. Dia punya profile dia
dah apa, dah reputation dah tinggi-tinggi, review dah banyak dan sebagainya. So macam mana kita nak menang lawan dengan diorang? Okay, saya bagi tips cara kita nak menang lawan diorang mudah je. Kalau kita lawan dengan profile, kita akan kalah sebab profile kita tak ada review dan sebagainya. Kita lawan dia dengan proposal. Sebab dia, kalau tuan puan perasan, kebanyakan diorang punya proposal tu, proposal yang simple je, yang copy paste pun kadang-kadang, dia macam spam-spam gitu je. So bila kita letak kita punya effort dekat kita punya proposal sendiri, kita tulis, so kita boleh kalahkan orang dekat bahagian proposal. Sebabnya apa? Proposal adalah benda pertama sekali yang klien tengok bila kita apply kerja. Dia benda pertama sekali klien tengok, sebab itulah yang benda pertama kita hantar dekat klien kan. So lepas tu baru dia akan tengok kita punya profile. So kita punya profile adalah nombor 2. So proposal nombor 1. Sebab tu pentingnya kita bagi the best dekat proposal. So kalau proposal kita pun memang dah menarik dan menunjukkan kita punya credibility dan menunjukkan memang kita boleh bagi apa seperti klien tu nak, so kebiasaannya kita dapat interview tu mudah. Chance untuk kita dapat interview tu mudah. So kebanyakannya sebelum ni, based on saya punya pengalaman sendiri, saya tengok partisipan-partisipan sebelum ni kan, kebanyakan orang selalu cakap macam, coach saya dah BB semua, tak dapat respon pun, tak dapat interview dan sebagainya kan. Biasanya satu je saya akan cakap, cuba tengok you punya proposal. Tadi tu mulalah ada orang macam segan-segan nak tunjuk lah, apalah, semualah. Sekali bila tengok dia punya proposal lah, kadang-kadang bisa tulis lagi, I can do this job. Macam tu je. Tulis satu ayat je tu, I can do this job, please hire me. So, tulis ayat macam tu, nak expect kita nak kalahkan orang lain semua tu. So, tak boleh lah. Kita kena letak effort sikit lah, kita kena put extra effort lah untuk kita punya proposal. Faham Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan lagi, okay, kita akan rehat sekarang, and then nanti kita akan sambung balik dengan lesson seterusnya, iaitu workflow in freelancer.com. Apa workflow dalam freelancer.com? Contoh macam step pertama apa tadi kan? Step pertama kita dah cari kerja, step kedua apa? Bid kerja. So sebenarnya lepas bid kerja apa yang berlaku? Contoh macam interview. So lepas interview apa yang berlaku? Semua benda tu kita akan belajar lepas ni, iaitu lesson 7. Supaya nanti tuan-puan dapat idea lah macam mana nak completekan satu cycle kerja tu, daripada awal sampai habis. Apa proses yang kita kena lalui. Okay, faham So kita akan rehat sekarang. Kita akan jumpa balik pada pukul 11 nanti. So terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pukul 11.